Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 3, pada hari ini kami akan membentangkan sebuah tajuk yang menarik iaitu materialism. Nama saya Aliami Timur Fazil. Baiklah, sekarang kita akan mulakan dengan pengenalan. Kepercayaan materialism merupakan sebahagian penyelewengan yang berlaku semenjak tamadun awal manusia yang mempercayai kewujudan hanyalah melalui unsur nyata dan realiti sahaja. Materialism berasal daripada Yunani, yakni materia, yang bermaksud benda, yakni yang berjirim dan berjisim. Baiklah, apakah itu materialism? Menurut Kamus Filsafat Karl Loren, fahaman materialism ialah sejenis fahaman falsafah yang mendakwa bahawa satu-satunya perkara yang benar ialah bahan berjirim, yakni segala fenomena yang berlaku adalah bersifat jirim atau kesan daripada perkara berjirim dan nyata itu. Hal ini dapat kami simpulkan bahawa fahaman ini hanyalah mementingkan aspek kebendaan semata-mata dan ini menyebabkan pemikiran seseorang itu akan terbatas. Makna materialism dari Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pula bermaksud fahaman atau falsafah yang mempercayai bahawa hanya benda lah yang menyebabkan adanya dan terjadinya segala sesuatu dalam dunia ini. Perkara ini sangat bertentangan dengan kerohanian. Assalamualaikum, nama saya Narfatin Nabiha binti Muhammad Salim dan hari ini saya akan memberi pembentangan tentang konsep materialisme menurut Islam. Materialisme menurut Islam ialah fahaman atau falsafah yang mempercayai bahawa hanya benda lah yang menyebabkan adanya dan terjadinya segala sesuatu dalam dunia ini. Menurut Al-Ghazali, materialisme adalah fahaman yang tidak bersumberkan ajaran agama kerana ia sama sekali melanggar agama dan syariat Islam. Materialisme adalah etis yang menafikan kewujudan Tuhan dan menghuraikan penciptaan alam yang kekal dan semula jadi dengan sendirinya. Manakala menurut ahli Islam iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahawa pemikiran barat adalah pemikiran materialistik yang memandang rendah kepada perkara-perkara rohani. Menurut ahli falsafah, materialisme ialah fahaman yang melingkupi sifat, keyakinan dan aspek nilai dalam kehidupan yang lebih mementingkan kebendaan daripada aspek-aspek kehidupan. Menurut Karl Marx, materialisme adalah nyata yang boleh dilihat atau wujud di depan mata semata-mata seperti wujudnya langit, sungai, gunung ganang dan lain-lain serta mengabaikan perkara yang tidak kelihatan seperti kewujudan Tuhan. Pengikut ajaran materialisme percaya benda itu ada jika mempunyai kajian saintifik seperti adanya oksigen kerana api boleh dihidupkan. Materialisme dialektis ialah aliran falsafah yang berasaskan material dan kaedahnya adalah dialektik. Material terdapat hubungan antara satu sama lain, pengaruh dan saling bergantung dan meyakini keberadaan perubahan di dunia dan kemunculan sifat-sifat baru di setiap tahap perkembangan. Menurut Karl Marx, gerakan yang dialektis ialah pergerakan atau perubahan menuju bentuk yang lebih tinggi seperti lingkaran. Seterusnya, materialisme mekanis merupakan suatu aliran falsafah yang pandangannya adalah materialis, manakala kaedahnya adalah mekanik. Aliran ini mengajarkan bahawa materi itu selalu dalam keadaan gerak dan berubah. Geraknya itu adalah gerakan yang mekanis bermaksud gerak yang tetap selamanya atau gerak yang berulang-ulang seperti gerakan mesin. Selanjutnya, materialisme filsafat ialah materialisme yang menerangkan kejadian alam semesta tanpa merujuk kepada kekuasaan Tuhan yang berada di luar alam semula jadi. Ia menjelaskan bahawa semua kejadian di dunia ini termasuk kejadian alam ialah semula jadi dan bukannya ciptaan Tuhan. Sedangkan kejadian alam dunia dan gaib merupakan suatu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Materialisme metafizik ialah suatu falsafah yang mengatakan bahawa jirim ini sentiasa dalam keadaan berubah atau statik. Seandainya material itu berubah, maka ia adalah disebabkan oleh faktor luaran atau kuasa luaran. Materialisme metafizik menurut Ludwig Feuerbach, pandangan materialisme ini mengakui bahawa adanya pradunia dari Hegel sebelum dunia ada adalah tidak lain merupakan hayalan dari kepercayaan tentang adanya pencipta di luar dunia. Selanjutnya, materialisme historis adalah penerapan pandangan dari filsafat materialisme dialektis pada gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Dalam pandangan materialisme historis, manusia akan dapat difahami ketika ia diletakkan dalam konteks sejarah kerana manusia pada hakikatnya adalah insan bersejarah yang mana setiap kejadian atau peristiwa sejarah akan selalu berkaitan dengan manusia.
Mengikut pandangan Karl Marx ialah perkembangan dalam sejarah manusia di mana ia merupakan sebahagian besar tindakan manusia serta perubahan kultural yang ditentukan oleh faktor ekonomi. Beliau berkata manusia hidup memerlukan makan, minum dan bersosial. Akhir sekali, materialisme moden ialah suatu aliran yang mengatakan bahawa alam adalah kesatuan material yang tidak terbatas. Alam adalah kuasa yang mengandungi semua jenis jirim dan tenaga dan ia akan sentiasa wujud dan kekal abadi. Ia juga menyebut bahawa jirim itu ada sebelum wujudnya alam. Baiklah, sekian itu sahaja pembentangan saya untuk kali ini dan akan diserahkan kepada pembentang seterusnya iaitu Alia. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada pandangan tokoh barat. Baiklah, menurut Democritus yang dikenali sebagai bapa materialism, percaya bahawa banyak zarah atom dan ianya sangat kecil. Ia juga tidak dapat dilihat, dirasa dan tidak mempunyai saiz tertentu. Beliau percaya bahawa atom ini boleh bergerak bebas dan berhubung dengan atom-atom yang lain. Lalu ia menghasilkan pelbagai bentuk. Beliau juga beranggapan bahawa jiwa manusia ini terdiri daripada atom yang halus dan sangat kecil. Baiklah, pandangan tokoh barat yang seterusnya ialah Ludwig Andreas Feuerbach. Beliau ialah seorang ahli falsafah Jerman yang dilahirkan pada tahun 1804 dan meninggal dunia pada tahun 1872. Menurut pandangan Feuerbach, dapat saya simpulkan bahawa ideologi materialism Feuerbach itu betul-betul menggantungkan sesuatu kebenaran itu pada benda. Menurut beliau, kehidupan manusia ini ibarat air yang mengalir terus-menerus tanpa mempunyai agama dapat membuatkan seseorang manusia itu terus menjadi manusia. Dan manusia tidak menjadi hamba kepada sesuatu yang diciptanya sendiri. Terima kasih Alia. Seterusnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi materialisme dalam kalangan masyarakat. Anak-anak muda pada zaman ini ramai yang menjalani gaya hidup mewah seperti berbelanja dan makan di tempat-tempat yang mahal. Kemudian, kemewahan mereka itu ditunjuk kepada orang ramai di laman media sosial untuk mendapatkan pujian yang banyak. Secara tidak langsung, kekayaan seseorang itu diukur dari aspek kebendaan. Namun, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi materialisme dalam kalangan masyarakat? Faktor pertama yang mempengaruhi materialisme dalam kalangan masyarakat ialah cara didikan daripada ibu bapa. Ibu bapa kadang-kadang sibuk dengan hal pekerjaan mereka sehingga anak-anak mereka terabai. Akhirnya, pendidikan dan pengetahuan agama mereka juga terabai. Sehingga kan adegan filem dan tingkah laku artis senang menjadi pengaruh kepada mereka. Oleh yang demikian, anak-anak akan mudah mencontohi dan meniru segala tingkah laku yang tidak baik. Dengan itu, anak-anak mereka senang terpengaruh dengan budaya materialisme. Seterusnya, faktor kedua yang mempengaruhi materialisme dalam kalangan masyarakat ialah pengaruh daripada rakan sebaya. Remaja cenderung untuk mengikuti tingkah laku orang sekeliling mereka, iaitu rakan sebaya mereka. Remaja selalunya akan melakukan dan membuat apa sahaja yang dilakukan atau dibuat oleh rakan sebaya mereka. Sebagai contoh, jika rakan sebaya mereka mempunyai telefon bimbit yang mahal, mereka juga menginginkan telefon bimbit yang mewah dan ingin menayangkannya. Perkara seperti ini adalah sangat tidak bagus. Akhir sekali, faktor yang mempengaruhi materialisme dalam kalangan masyarakat ialah diri sesuatu individu itu sendiri. Sikap kita itu sendiri menjadi penyebab kita terpengaruh dengan budaya materialisme. Sebagai contoh, kita lalai dan memikirkan keseronokan berkongsi kemewahan kita di media sosial sahaja. Perkara ini lama-kelamaan menjadikan diri kita sombong dan memupuk sikap suka berbangga diri dengan apa yang kita ada dan tidak memikirkan kesan yang kita akan hadapi. Kurang pengetahuan agama juga menyebabkan kita mudah terpengaruh dengan budaya materialisme. Kesimpulannya, kita mestilah mempunyai pegangan dan pengetahuan agama yang tinggi dan kuat untuk menghindarkan diri daripada senang terpengaruh dengan perlakuan orang di sekeliling kita, baik keluarga ataupun rakan kita. Kita juga haruslah peka terhadap anak-anak kita kerana anak kita adalah tanggungjawab setiap ibu bapa untuk membentuk anak-anak mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide kali ini saya akan membincangkan tentang contoh-contoh materialism dalam kalangan masyarakat.
Saya Sofiani binti Muhammad Zaki. Kita sedia maklum bahawa manusia moden di abad ini menghadapi dua masalah besar, iaitu kekosongan jiwa daripada nilai-nilai spiritual dan kekuatan dalam dimensi material. Krisis ini diperparah lagi dengan meluasnya pemikiran yang berperanan besar dalam pengikisan nilai-nilai spiritual di dalam masyarakat. Artikel ini diperkukuhkan lagi oleh Nur Najihah dan Syed Hazrul Lafi pada tahun 2017 dalam penulisan beliau. Seperti yang kita lihat yang ditunjukkan di dalam slide, iaitu tiada konflik atau percanggahan dalam kalangan masyarakat antara dua agama, iaitu agama Islam dan juga Kristian, atau antara Muslim dan masyarakat Barat. Ini membawa maksud seperti, namun pemikiran yang jauh berbeza antara mereka dan saling bertentangan yang menjadi dasar asas yang baik peradaban Islam maupun peradaban Barat itu sendiri. Islam tidak bersetuju dengan beberapa aspek peradaban Barat yang dicirikan oleh sekularisme. Islam tidak menentang sekularisme Barat kerana menganggap sekularisme Barat adalah salah. Islam menentang sekularisme kerana percaya bahawa sekularisme membatasi ruang lingkup Islam pada ritual dan praktik Islam. Otentisitas dan ketenangan agama Islam hilang jika difahami menurut pandangan dunia Barat yang menempatkan agama sebagai praktik spiritual murni dalam konteks yang sempit. Artikel ini diperkukuhkan lagi oleh Al-Atas pada penulisan beliau pada tahun 1978. Kita juga dapat lihat Islam menentang kesan-kesan buruk yang ditimbulkan oleh sekularisme yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat pada era kini. Sekularisme adalah cara hidup dan cara berfikir yang didasarkan pada materialisme, budaya hedonistik yang seperti kita lihat yang ditunjukkan di dalam slide. Inilah yang merasuki jiwa masyarakat Islam, bukan ilmu pengetahuan dan budaya ilmiah yang dapat memajukan kemajuan sosial. Akibatnya, umat Islam sudah menjadi rentan kerana telah meninggalkan ajaran agama Islam. Mereka terkebelakang dan semakin tidak berdaya kerana dipengaruhi oleh budaya Barat. Ada golongan intelektual dan cendekiawan Muslim yang kita sedia maklum dari dulu dan sehinggalah pada masa kini yang terpengaruh oleh sikap materialistis dan menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai kemewahan. Hidup semata-mata dan mencapai kepentingan peribadi sendiri. Sebab itulah tidak heranlah kita pada zaman kini kalau perubahan yang diperjuangkan umat Islam tidak berlaku kerana kelompok intelektual tidak berfungsi dengan baik. Tamadun Barat juga sebenarnya telah menjadikan peradaban Barat sebagai bukan peradaban yang membangun manusia seutuhnya, tetapi justru telah menghancurkan dan merendahkan manusia. Teori-teori ini ialah teori evolusi daripada Charles Darwin, teori psikoanalisis Sigmund Freud dan teori materialism daripada Karl Marx memiliki dampak negatif kepada peradaban manusia. Saya Puteri Iskandar akan membincangkan tentang kesan materialisme terhadap masyarakat. Ideologi materialisme semestinya memberi impak kepada masyarakat dan saya akan mengupas 4 kesan utama, antaranya kesan ekonomi. Penggunaan conspicuous yang bererti membeli untuk menunjukkan kekayaan mereka. Golongan materialis ini cenderung untuk menyimpan sangat sedikit. Justru menyebabkan kurangnya pelaburan modal dan merencatkan perkembangan ekonomi. Hutang penggunanya berlebihan yang disebabkan oleh materialisme turut menjejaskan pasaran hartanah dan industri kredit. Seterusnya, kesan kepada remaja. Remaja yang terpengaruh secara langsung dengan materialisme biasanya memberi kesan psikologi kerana mereka berasa tertekan untuk menerima trend terkini dan sering tergoda dengan aspek lain. Menurut Chaplin, ini adalah trend sosial yang serius dan sokongan emosi dari ibu, bapa serta rakan sebaya amatlah diperlukan sebagai penyelesaian. Bukan itu sahaja, pemikiran materialisme ini memberi kesan terhadap rohani. Materialisme menjejaskan kerohanian masyarakat kerana menjauhkan kekayaan material daripada nilai asas. Ini kerana materialisme mempunyai matlamat untuk menggalakkan kepentingan diri sendiri dan rasa terkumpul sama ada kebahagiaan dan kejayaan. Bukti lebih jelas didapati dalam laman web All About Philosophy menyatakan bahawa materialisme ialah satu bentuk brainwash yang menghapuskan tanggungjawab peribadi kerana ia memudahkan pemikiran yang ditentukan oleh biologi dan persekitaran serta menghapuskan segala arahan mental untuk membuat keputusan. Akhir sekali, kesan materialisme menyebabkan jenayah. Dalam kesibukan mencari kekayaan material, jenayah tidak lagi kedengaran asing.
Jadi, untuk mengurangkan kenakalan dan membenteras jenayah semakin berleluasa adalah perlu perubahan budaya kepada materialisme. Materialisme biasanya menggalakkan tingkah laku dan digunakan terutama dalam pengiklanan. Ini adalah untuk mengagungkan jenayah dengan imej penjenayah yang menjalani gaya hidup mewah. Gaya Amerika dipercayai dengan materialisme dan kepenggunaan memaksa ramai golongan bawahan untuk menggunakan jenayah sebagai cara untuk mencapai kehidupan yang baik. Terima kasih Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fadilah binti Zainuddin. Hari ini saya akan berkongsi beberapa cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi materialisme. Hal ini sangat penting agar kita semua tidak terjebak dengan materialisme. Cara pertama yang merupakan titik permulaan yang paling penting ialah ibu bapa mestilah menerapkan ilmu pengetahuan dan ajaran agama kepada anak-anak serta menunjukkan contoh teladan yang baik. Sekiranya anak-anak tidak dapat memahami antara keperluan dan kehendak, mereka berkemungkinan akan mendapatkan sesuatu mengikut hawa nafsu semata pada masa akan datang yang mungkin akan bertentangan dengan ajaran agama. Seterusnya, seseorang masyarakat itu mestilah menjauhi sifat rakus dan tamak dalam memiliki dan mendapatkan sesuatu. Harta, pangkat, gelaran adalah contoh utama yang menyebabkan masyarakat terjebak dengan materialisme kerana perkara tersebut adalah sangat disukai dan dicintai oleh seseorang dan ia merupakan fitrah dan kebiasaan manusia. Seperti yang kita harus mencuba dengan gigih untuk mendapatkan sesuatu, akan tetapi kita tidak boleh obses dan taksub. Di samping itu juga, seseorang masyarakat perlulah menghindari sifat kesombongan dan masalah iri hati. Materialisme cenderung menyebabkan seseorang masyarakat itu menjadi angkuh dengan apa yang dimiliki. Begitu juga dengan perasaan hasad dengki. Mereka tidak akan tenang selagi mereka tidak membuang sikap tersebut kerana perasaan-perasaan negatif akan selalu muncul dan difikirkan oleh mereka. Cara yang terakhir adalah dari segi cara pergaulan. Kita sering mendengar bahawa pengaruh kawan adalah merupakan salah satu punca seorang itu mula mencuba benda-benda baru kerana perasaan ingin tahu. Jadi kita mestilah berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik yang mana bersederhana seperti yang digalakkan dalam Islam. Kesimpulannya, materialisme mempunyai beberapa akibat negatif, termasuk pecahan struktur sosial, moral dan juga kepercayaan agama. Konsep ini boleh menjauhkan manusia daripada mempercayai kewujudan Tuhan. Penting untuk kita mengetahui tentang konsep materialisme agar dapat mengenal pasti faktor, contoh, kesan serta cara untuk mengatasinya. Lebih baik dan lebih damai untuk hidup dalam persekitaran yang sederhana. Justru, kita sesama masyarakat dapat menjalankan kehidupan seharian mengikut kemampuan berdasarkan prinsip Islam yang mana menggalakkan untuk bersederhana. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.